Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah kurniakan kepada kita daripada kita lahir, daripada kita di alam ruh lagi hingga sekarang. Nikmat Allah tidak pernah berhenti. Terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat hidup, di mana hidup ini kita mengetahui hidup ni hak kepunyaan Allah. Bukan hidup ni untuk kita mengatur sendiri, bukan. Hidup ni adalah hak Allah yang tahu mengaturkannya. Kerana Allah sentiasa di dalam kesibukan. Kesibukan itu atas sifat Rahman dan Rahim, pemurah dan penyayangnya kepada kita semua. Jadi tidak mampu kita nak menghitung berbagai-bagai nikmat. Terutama yang besar tu hiduplah. Kita sebelum ni tak disebut apa-apa lagi. Belum disebut, tak ada apa. Mati pun kira mati sebutan tu makna ada hidup lah. Ni belum disebut apa-apa. Kita tak ada apa-apa. Yang ada hanya Allah. Bila dia memberikan kita hidup, bukanlah kita ni hidup. Cuba kita angan-angan kita rasa kita hidup. Ini yang susah nak kita faham. Orang sekarang ni nak faham hal tauhid ni payah. Tapi inilah sebenarnya. Selagi kita rasa kita ada hidup, itu maknanya kita belum lagi bertauhid kepada Allah. Habis mana? Kita tak ada hidup. Habis yang hidup ini cerita dia lah. Kita ni cerita dia lah. Dia mengesahkan diri dia, menceritakan diri dia. Baik atau buruk tu semua kebijaksanaan dia, aturan dia. Jadi kita tak boleh nak memilih-milih. Sebab yang Allah nak atur tu cukup sempurna. Tapi kita suka berbalas. Bila nikmat kita kata baguslah. Bila kena sesuatu ujian, dah mula kita membangkang, berbalah-balah. Seolah-olah kita nak netapkan, kita nak gini, kita nak gitu. Padahal apa pun yang Allah Ta'ala tetapkan itu cukup baik. Jadi kehidupan kita ada baik, ada buruk. Tapi jangan duduk kepada baik dan buruk. Duduklah dengan yang menzahirkan baik dan buruk itu. Bukan senang, tapi itulah dia tempat yang paling aman, tempat yang paling tenang. Kalau kita duduk kat baik, lama-lama baik, lupa kita bahawa itu baik tu hak Allah. Maka tu dia bagi cuit sikit, bagi tak baik sikit. Jadi kita sedar, kita berada di dalam keadaan mukallibal gulub. Hati kita ni sentiasa Allah yang olahkan. Ada apa, hina, ada mulia, ada tinggi, ada rendah, ada suka, ada duka. Jadi kehidupan ke depan kita memang dua lawannya. Tak kita duduk kat baik, jadi tak baik. Itu dua. Jadi kita jangan risaukan ke depan kita ni, kita nak duduk kat mana. Yang paling kita risau, kita tak dengan Allah. Bila kita dengan Allah, tak ada keakuan diri, dia je. Baru kita nampak tadi, Allah tak buduh. Iaitu baru kita nampak maknanya sistem dia tu tadi berjalan dengan kekuasaan dia. Kita tak nampak lagi kekuasaan yang lain. Semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita olahkan dalam kehidupan kita bagaimana cara untuk kita sentiasa buang keakuan diri. Sebab kita belajar kenal diri ini, maknanya kita dah faham bila kita kenal diri. Sebelum nak kenal Allah, kita kenal diri. Bila kita dah kenal diri kita, kita tahu bahawa kita ni tak ada. Tempoh hari kan dah bagi tahu bergerak tubuh kerana hati, bergerak hati kerana nyawa, bergerak nyawa kerana roh. Jadi bergerak roh kerana sifatullah. Dia yang mengolah-olahkan kita.
Jadi tak ada yang lain. Semuanya cerita-cerita dia. Jadi kita menyambung, tak ada merasa ada keakuan diri sebab memang betul yang ada hanya dia. Yang wujud hanya dia. Kehidupan kita pun kehidupan yang dia bagi ikut dalam, contoh ada chip tu. Dia bagi hidup, itu semua susunan dia dalam chip tu. Kemana arah kita, sekian-sekian mimpi kita apa. Kita nak tidur pukul berapa sekejap lagi. Bangun tidur pukul berapa. Nak makan apa. Semuanya di dalam pengetahuan Allah dah komplit. Dia masukkan dalam setiap roh-roh tu tadi. Dia dah bertulis dah. Dia jadi penghuni neraka ke syurga. Semua dah. Maha sempurna Allah. Mengetahui semua dah. Kesibukan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pemurah dan juga penyayang kepada kita. Jadi apa yang kita nak rasa ada keakuan diri ni? Sebab apa yang kita masih lagi nak rasa ada keakuan diri lagi? Sebab hawa nafsu lah. Hawa nafsu keinginan kita ni nak berubah-berubah. Nak ikut sendiri. Sebab hawa nafsu ni diciptakan Allah ni memang kira degil. Jadi rendam dengan apa? Jadi rendam supaya dia sedar, rendam 1000 tahun di dalam apa? Kesejukan yang amat sangat. Keluar je, engkau siapa? Aku, engkau. Dia begitu. 1000 tahun dah di azab tu dalam tu. Kesejukan yang amat sangat. 1000 tahun. Masih keluar lagi, masih aku, engkau. Tu dia, nafsu tu makhluk juga. Tu tadi. Dia rendam lagi dengan api yang sangat panas 1000 tahun. Keluar tetap aku, engkau. Itu tadi. Nafsu kita lah tu. Kita punya. Kita dalam diri kita ada nafsu. Kenapa Allah nak jadikan nafsu ada? Itu sebenarnya itulah nilai ketinggian kita. Allah nak bagi kita punya ketinggian. Itu rahsianya. Dia bagi kita hawa nafsu. Malaikat kenapa dia tak bagi? Malaikat tadi bagi. Dia bagi manusia. Pasal nak nilai tu tadi. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Aku jadikan mati dan hidup. Aku ciptakan mati dan hidup. Supaya aku nak tengok siapa yang ahsanu amalah. Baik akhlaknya. Baik dalam hidup tu tadi. Ahsanu amalah kan diterangkan bukan yang mananya solat 20 rakaat. Berpuasa, berzikir. Bukan saya cakap tu, itu belum lagi ahsanu amalah. Itu baru amalan-amalan biasa. Tapi ahsanu amalah, amalan yang Allah Ta'ala nak tengok sendiri, adalah macam mana engkau menafikan diri engkau. Kau lawan hawa nafsu tu tadi. Itu pasal kita tengok orang, dia berpuasa, dia berzikir, dia macam-macam dia buat. Tapi nafsu tu tak dapat dikalahkan lagi. Sebab dia tak belajar kenal diri. Maka tu dia tak kenal Allah. Bila dia kenal diri, dia tahu dia perlu hapuskan dulu. Hapuskan hawa nafsu. Hapus bukan boleh matikan dia. Maknanya hapuskan, maknanya tundukkan hawa nafsu tu tadi. Supaya nafsu tu dari amarah berpindah kepada lawamah. Lawamah berpindah kepada paling tidak pun mutmainah paling tidak. Ada rodiyah, mardiyah, dia lagi tinggi. Tapi dapatkan dulu mutmain, tenang. Sentiasa nakkan Allah. Lupa sikit Allah, risau. Hati tu mutmain, nafsu tu di dalam. Boleh kalau kita 20 tahun berzikir apa semua, itu mudah, tapi hawa nafsu ni sulit. Nak tundukkan dia supaya hati kita sentiasa ingat Allah 24 jam. Tu nafsu punya pekerjaan tu. Maka tu nilai kita tinggi bila kita dapat berperang. Nabi SAW kan balik daripada perang Badar, perang yang paling hebat. Memang payah perang tu, 300 lawan 1000. Berat betul lah kan. Dah berat betul, balik pada perang tu sahabat tanya, ada perang lagi berat? Ada. Sahabat tu peranjat, ada lagi. Apa tu? Jihad hawa nafsu. Saya cakap tadi, berat. Tapi bukanlah kita ni bila cakap berat, maknanya kita tak payah, kita slender, bukan. Maknanya berat tu tadi, kita kena bersungguh-sungguh lah. Cara dia adalah bersungguh-sungguh kita kena, itu sifat tu sifat yang tercela. Kalau kita tak sungguh-sungguh,
Memang kita memang slender dulu, belum perang lagi dah tewas. Sebab nilai itu Allah nak tengok bagaimana kita berperang lawan hawa nafsu tu. Nafsu kita pula, orang lain tak nampak nafsu kita. Kita je. Dan Allah bagi kesadaran. Dia bagi petunjuk-petunjuk, dia bagi hidayah-hidayah kepada kita. Wazidannahum huda. Untuk kita, apakah hawa nafsu yang paling berat yang kita lawan? Itulah saja keakuan diri kita tu. Kita dah terbiasa buat ni, nak ganjaran ni, buat ni orang nak puji, buat ni gini. Sekali tu kita kena nak lawan hawa nafsu, kena jangan ada apa-apa kehendak, melainkan dia. Bukan senang. Tu. Kalau solat dia 20 rakaat 20 tahun mudah lagi. Ini nak tewaskan hawa nafsu ni, nak tundukkan dia. Rasulullah pun ada hawa nafsu. Pernah Sayyidatina Aisyah tanya Rasulullah, engkau pun ada ke korin kau, hawa nafsu kau? Ada. Tapi korin aku, hawa nafsu aku telah ditundukkan oleh Allah. Tengok bahasa Rasulullah. Akhlak dia kan. Tu. Telah ditundukkan oleh Allah. Maknanya Rasulullah pun berjuang juga melawan hawa nafsu. Bukan makna terus-terus dia lahir-lahir jadi Rasulullah, jadi Nabi. Tak. Dia ada dia punya yang Allah Ta'ala susunan dia tadi. Untuk mendidik akhlak kekasih dia tu Nabi Muhammad SAW. Kita pun ada juga bila kita mengaji kenal diri, kenal Allah. Seolah-olah mula-mula belajar dengan mursyid ni. Tapi bila kita dah faham, kita dah, mursyid tu dah kita tak nampak mursyid. Kita dah nampak dari Allah. Jadi kita kat mana pergi kita sentiasa belajar dengan Allah. Bila kita dah faham ilmu mengenal diri, mengenal Allah ni tadi, mula-mula memang kita perlukan mursyid, pembimbing dia. Tapi bila kita dah dapat, maka mursyid tu bertukar, kita nampak bukan mursyid. Itu dari Allah lah kita. Mula-mula kita kenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabb. Barang siapa kenal nafsu dia, diri dia, kenal betul-betul, maka dia akan kenal Rabb dia. Bila dia kenal Rabb dia, binasa tak dirinya, tak ada. Di situlah nak ditakdirkan diri kita. Payah nafsu kita dah biasa ada. Aku ni. Dia dah biasa. Aku. Ada satu guru tu. Dia biasalah, kadang-kadang dia datang cepat, kadang-kadang dia datang lambat. Jadi dia datang lambat, orang ramai tunggu kat luar masjid, ramai. Jadi dia ni Allah ajar, kalau misal kata dia pergi nanti orang ramai salam, lambat nanti dia nak masuk ke dalam. Jadi dia ikut jalan belakang. Dah tahu dia dah masuk, dia pun ketuk, aku dah masuk. Jadi dia orang ni menunggu kat luar. Jadi dia takut ada perasaan keakuan diri. Jadi itu salah satu cara. Maknanya guru-guru dulu-dulu, kadang-kadang dia tak nak salaman ramai sangat. Jadi dia rasa macam orang, dia punya, dia benci keakuan diri dia bukan tak nak salam dengan kita. Tapi dia waktu tu dia ada rasa macam dia kena, tahu-tahu dah duduk, semua duduk dah, tak payah salam, dia. Ibarat dia gitu. Jadi begitulah Allah ajar kita berbagai-bagai cara, petunjuk, huda untuk kita berakhlak dengan Allah Ta'ala. Untuk hilangkan keakuan diri. Kalau itu tak ada, mana itu dia saya cakap tadi. Kalau kita tak mengaji kenal diri, kenal Allah, kita tak nampak itu bentuk kesalahan. Kita angkat gelas pun, kita dah salah dah. Kalau kita mengaji betul-betul kenal diri, kenal Allah. Kita berjalan ni, kita rasa kita yang, ataupun kita rasa senyap dia. Kita tak rasakan dia yang gerakkan kita pun salah dah. Kita menggunakan kudrat Allah, kita tak ada rasa feeling dengan Allah. Itu tadi. Kita tidur, kita tak rasa kita tidur tu Allah yang tidurkan kita. Salah. Tidur pun salah. Semua nanti nak dibetulkan. Bila kita dah mula kenal diri, kenal Allah, Allah akan ajar kita macam nak tidur pun ada disiplin dia. Akhlak dia dengan Allah. Ada cara dia. Tidur dengan apa? Tidur dengan tilam ke, dengan bantal ke, dengan selimut ke? Kita tidur dengan apa? Bantal lah. Biasanya bantal lah kan? Tapi sebenarnya kita tidur dengan siapa? Iyalah. Hidup dan mati kan? Bismillahirrahmanirrahim ya. Wah. Dengan nama kau. Dengan kau ya Allah aku hidup mati. Jadi tidur tu mati.
Dengan dia hidup dan mati. Nanti terjaga pun, ya Allah, aku hidup dengan kau. Tadi mati pun engkau juga. Semua engkau yang urus, ya Allah. Akhlak dia tadi. Senyumnya kita tidur. Senyum sebab kita rasakan dia. Kan ada lebih best lagi selain daripada Allah. Sebab kita tahulah kan, bila kita makan tadi, saya tadi makan lembu mandul. Kita makan tadi lembu mandul. Lembu yang tak dapat anak. Tu maknanya. Tadi bapak mentua dia bagi tahu lembu mandul. Saya pun dengar lembu mandul. Jadi lembu mandul kita makan. Special tau. Bukan senang nak dapat. Jadi sedap tu sampai saya bertambah-tambah. Jadi itulah kelebihan dia. Maknanya Allah yang atur kehidupan kita. Jangan kita rasakan kehidupan kita ni kita yang atur. Sebab kita dah mengaji kenal diri, kenal Allah. La haula wala quwata illa billah. Bawalah dalam kehidupan kita. Sebab kita berkehidupan dengan Allah. Bukan dengan makhluk dah, bukan dengan guru dah, bukan dengan mula-mula ya dengan guru tu, mursyid tu. Tapi dah bila kita dah faham, kita sendiri dengan Allah yang didik kita. Allah yang ajarkan kita. Dia dah jadi begitu dah. Tu. Tapi bila kita nampak guru tu tadi, makna bukan guru. Sebab guru mursyid ni dia berdoa pada Allah. Macam wali Allah Syekh Abu Yazid Al-Bistami. Wali Allah, Kutubul Ghaus di zaman dia. Wali yang besar. Dia kata apa? Ya Allah, jangan kau biarkan orang memandangku, memandang wajahku. Melainkan memandang wajahmu. Jangan. Dia minta tolong jangan bagi orang pandang muka dia tu, pandang muka dia. Melainkan pandang wajah. Punya dia takut orang mensekutukan Allah disebabkan pandang wajah dia. Begitu sekali. Dan setiap aku berjalan, setiap aku duduk, setiap apa pun orang nampak, dia tak nampak aku, melainkan engkau lah dahulu dia nampak. Dia tolong orang lain untuk, dia tak nak orang, disebabkan dia, orang memandang dia lupa pada Allah. Dia rasa itu satu kesalahan bagi dia. Itu makam apa orang macam tu? Setingkat lagi akan masuk makam Nabi tu. Memberi syafaat dia tu. Tapi bagi dia tu wali Allah dipanggil barakah. Untung siapa yang dengan dia. Sebab kalau kita tak dapat jumpa aku, kata Allah, kalau kau nak cari aku, kau takkan jumpa aku, kata Allah. Tapi kalau kau nak jumpa aku, carilah nabi-nabi, para wali aku, orang yang kenal diri, kenal Allah. Makna kau dah berjumpa dengan aku. Itu Allah bagi tahu dalam hadis kursi. Sebab orang yang dah makam dia makam Rasul, makam Nabi, makam wali Allah, orang tu dah tak ada kedirian dia dah. Bila tak ada kedirian, siapa dia tu kan? Itu kata, aku berada di dalam jiwa manusia yang begitu. Yang dah tak ada keakuan diri. Dia bergerak, dia berdiri, dia berjalan, apa pun dia tak mau ada kedirian dia. Semua dia rasakan semua hak Allah. Tak ada satu pun hak dia. Hingga kan kita memandang dia, kita nampak cahaya Allah menerangi. Kalau kita misal kata ada masalah, pandang dia aja hilang masalah kita. Itu tanda-tanda orang tu wali Allah. Kita duduk dengan dia pun kita dah tenang dah. Belum lagi berzikir dengan dia lagi. Belum jadi dia imamkan kita dalam solat. Baru duduk sebelah dia kedai kopi dia, kita rasa terbuka hijab. Gitu dia punya karamah. Barakah. Tu. Nak saya cakap apa? Buka apa? Kenapa terbuka hijab? Sebab kita memandang makhluk lagi. Tapi dia tu dah tak memandang makhluk dah. Yang dipandang semuanya hak Allah dah. Maka itu dengan sebab adanya dia tadi, ibarat macam dia menyuluh kita. Jadi melantung balik cermin cahaya dia tadi kepada kita, dapatlah kita menompang dia punya cahaya suluh hidayah tu tadi dekat dengan dia. Macam ibaratnya kita duduk dengan orang yang memakai minyak wangi, ibarat gitu. Kita tak pakai tapi kita duduk dekat dengan dia, bau-bau dia sampai juga dengan kita, betul? Ibarat gitulah. Jadi beruntunglah orang yang dapat dia kenal orang-orang ahli Allah. Tapi orang ahli-ahli Allah sekarang ni dia
dihina, dia macam-macam dia. Dituduh sesat, macam Mansur Al-Alas kan. Cerita dia macam mana manusia-manusia banyak yang mengatakan dia ni sesat, mengaku Tuhan. Sama kita punya pelajaran ni pun, bila orang dah tak dapat cari salah kita, dia last sekali dia akan kata, si Haji ni mengaku Tuhan. Padahal dia tak faham. Saya dah kena lah. Bukan sekali dua kali. Belakang kita dia, depan kita dia tak cakap gitu belakang. Tetapi lama-lama kita faham juga. Kita bukan nak hukum dia, kita doakan balik. Ya Allah, jangan hukum dia. Bagilah dia hidayah. Kan? Sianlah dia tak tahu. Dia tu hamba engkau lebih tahu jaga dia. Ya Allah, aku tak tahu. Kalau kau maafkan dia, bagi dia hidayah, engkau lebih bijaksana, ya Allah. Kita tolong dia. Orang buat kita, hina kita, tapi kita minta kepada Allah. Kita ni dizalimi, tapi kita minta hukumannya adalah mendapat hidayah. Mahal tu. Itu makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang buat salah dengan dia bukan hukum dengan kesalahan, tapi dia hukum dengan memberi hidayah. Dia dizalimi, tapi doa zalimi dia tu untuk orang dapat kebaik. Mahal tu. Itu makna kita, hala tuju kita hidup itu tadi. Membawa watak apa? Ikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling nikmat, paling asyik, paling manis, tiada pahit. Cuba buat style lain nanti. Tak kena nanti kita. Tak kena. Kita dah memang naluri kita. Allah dah bagi kita punya posisi gitu. Pasal dalam diri kita ni ada rahsia Allah. Itu pasal kalau orang yang kenal, dia akan bawa watak tu lah. Tapi kalau orang yang tak belajar kenal diri, kenal Allah, mampus sampai ke mati kita cerita macam-macam pun. Baik turun Nabi, baik turun wali pun dia takkan. Tapi Alhamdulillah kita tak payah turun wali, tak payah turun apa pun. Kita terus Allah bagi keyakinan tu yang mahal tu tadi. Apatah lagi kalau wali datang, apa tu, Nabi datang, lagilah kita. Belum lagi wali, belum turun wali, belum turun Nabi pun kita dah yakin Allah bagi. Alhamdulillah. Tu Allah Ta'ala bagi tahu apa? Rasulullah bagi tahu, ibadahlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Dan sekiranya kamu memang tak mampu nak lihat Allah, yakini Allah melihat. Itu sifat ihsan, betul? Itu sifat ihsan. Jadi bagaimana kita nak olahkan? Itu Nabi Muhammad SAW bagi tahu. Ibadah tu luas, bukan makna solat saja. Ibadah ni seluruh hidup kita. Daripada kita bangun tidur, sampai kita nak tidur, sampai tidur pun ibadah. Punya special Allah bagi kat kita ni, ibadah je. Hidup kita ni ibadah je. Ibadah tu maknanya apa maksud ibadah tadi? Menyatakan keesaan Allah. Itu ibadah lah. Menyatakan keesaan Allah dalam hidup kita tu ibadah. La ilaha itulah. Sekali kita sebut, meyakini sampai bila-bila. Mengimani la ilaha illallah. Bukan sekadar cakap aja, bukan sebut 100,000 sehari, tapi mengimani, membawa dalam kehidupan kita. Kita yakin kita tak memiliki hidup, tidak ada kehidupanku melainkan hidup Engkau, ya Allah. Sampai kita betul-betul faham, aku ni hidup, kejap aku rasa aku hidup, kejap aku rasa Allah yang hidup, mana satu ni? Itu kita berlawan lagi, tak apa. Minta pada Allah, ya Allah. Bila kita dapat betul-betul yang hidup hanya dia, manisnya betul-betul manis. Janganlah cari bila kita dah tak ada. Habis aku kat mana kalau aku dah tak ada? Janganlah cari lagi. Itulah tempat yang ada dia. Kau nak cari engkau lagi buat apa? Memang engkau tak ada. Kau perasan je. Angan-angan yang kau ni ada. Jangan angan-angan. Kalau kita rasa kita ada tu angan-angan. Cuba ubah tajuk hidup kita. Kita ni tak ada, yang ada dia. Dia nyusun semua. Nak makan apa, nak minum apa, nak tidur kau berapa, bangun kau berapa. Percayalah. Yakin. Baru nanti kita dibagi, Allah Ta'ala bagi tambahan-tambahan. Nikmatnya bila kita betul-betul mengesakan Allah.
Manis, ya Allah. Bila kita tak mau lain lagi, nanti bila kita nak ada keakuan diri, kita jadi takut. Kita jadi takut. Sebab kita yang cari pasal. Kita yang telah zalim pada diri kita. Allah sentiasa nak suruh kita tetap. Wa qadha rabbuka alla ta'budu. Tetap Allah. Sebab apa Allah kata begitu? Kalau kita keluar daripada Allah, maknanya kita keluar daripada Allah, ada keakuan diri, Allah tahu memang kita akan kesian kita ni. Allah Ta'ala tengok kita kesian, rosak gitu. Jadi itu Allah bagi tahu kita. Tetapkan kau dengan aku tanpa kau ada merasa keakuan diri kau. Allah merendahkan diri sebab Allah sayang. Allah sayang dengan kita. Tak ada yang lebih sayang pada kita melainkan Allah. Siapa pun sayang dengan kita, Allah tu lebih 1000 kali ganda sayang kita. Sayang ke makhluk macam mana pun dengan kita, minta maaf lah. Dia boleh bagi kita hidup. Dia boleh bagi kita penglihatan. Dia boleh bagi pendengaran. Dia boleh tak bagi kenikmatan, rasa-rasa tu semua. Ke kita dapat rasa ni daripada DG ke Selcom ke hantar. Kau makan ni siang hari, kau makan. Mana ada, semua daripada Allah. Jadi apanya yang kita nak rasa kita ada lagi keakuan diri kita. Serahkan betul-betul diri kita kepada Allah dan biarkan Allah menguruskan. Maka tu penduduk kafir tu rahsia dia. 7 pemuda rahsia dia. Sebelum dia nak masuk dalam gua tu, lari daripada raja yang zalim. Raja zalim suruh prajurit dia suruh bunuh. Sebab 7 penduduk kafir ni, dia 7 orang semua pakar dalam mentauhidkan Allah. Dan masing-masing dibagi kepakaran masing-masing. Tu bagian ni, masing-masing 7 orang tu semua ada. Dia menghadap raja tu nak menceritakan. Kami sentiasa mengesakan Allah. Dan kita jangan, dia tak cakap raja kau zalim, kau ni, dia tak ada. Dia cerita dengan hikmah, dia kata, jangan kita berbuat gini. Dia kata gitu dengan hikmah je. Dia tak kata raja kau teruk, kau gini, dia tak ada. Itu pun raja mengamuk juga. Raja zalim kan? Dia turun. Raja ni zalim tadi suruh prajurit ni dapat hidup atau mati aku nak dia ni. Jadi Allah Taala suruh pergi ke gua. Bila pergi ke gua tu bukan besar sangat. Gua kat Arab tu bukan besar sangat. Gua bukan ada lubang dalam macam gua kat Pahang kita ni, gua apa? Kota Kelangi. Gua lain tu dalam kan. Ni tak ada gua dia gitunya macam berapa dah naik Jabal Sur tempat Rasulullah dengan Abu Bakar pergi. Bukannya dalam gua kan macam tu je. Kan? Untuk 2 orang yang duduk. Betul? Tu dia gua. Tapi itulah ibaratnya penduduk kafir tu, gua tu kecil je boleh 7 orang kan dengan anjing. Gua tu pun kita nampak pun alai. Terbuka gitu je lah. Orang kalau nyorok pun orang nampak. Tengah-tengah je pintu dia. Tapi nak masuk tu tadi, Allah Ta'ala ajar. Sebelum masuk dalam gua tu, Allah Ta'ala izawal fityatu ilal kafi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min Allah ajar dulu. Jadi dia pun baca lah. Macam Piramli punya filem lah. Kan? Niat Enson macam apa ke depan muka. Tapi ni Allah Ta'ala punya kalimah aja. Jadi dia pun baca. Sebelum izawal ilal kafi, sebelum awal-awal penduduk kafir nak masuk, Allah Ta'ala ajarkan Rabbana atina min ladunka rahmat. Di sisimu aku minta rahmat untuk atur diri aku, ya Allah. Baru Allah dah ajar doa tu. Mana penduduk kafir tu dia dah berhubung dengan Allah. Specialnya tadi. Ni penduduk-penduduk kafir ni adalah pemuda-pemuda yang Allah bagi keyakinan dia kenal diri, kenal Allah. Kemudian Allah bagi lagi petunjuk dengan dia. Wazidnahum huda dalam hidup dia. Dia dah baca doa tu, dia masuk ibarat pintu penduduk kafir tu ibarat dia macam terdinding lah. Terdinding dia pun berborak-borak cerita macam kita borak lah mengesahkan Allah. Dia berborak. Kita ni menyangka dia tidur. Allah Ta'ala kata
Dia bukan tidur Allah Ta'ala kata. Tapi bahasa Allah Ta'ala kata kami tidur kan. Tapi selepas tu Allah Ta'ala kata dia bukan tidur penduduk kafir tu. Kamu menyangka dia tidur, dia tak tidur. Kalau kamu lihat intai dia, kamu lari lintang pukang Allah Ta'ala kata. Sebab apa? Dia berpusing terapung. Tak tahu dia berpusing, dia macam dia percepatkan alam tu. Takut dia tengok. Dia punya pusing laju tadi dengan anjing-anjing tu sekali. Macam mana Allah putarkan jadi alam ni jadi cepat. Jadi 309. Dia terjaga tu utuh lagi. Maknanya dia tetap pemuda juga. Tak adalah tua ke tak ada. Anjing dia pun sama gitu juga. Itu saya ceritakan semalam. Saya ceritakan tadi. Kita kadang-kadang tidur 5 minit. Tapi kadang-kadang mimpi tu panjangnya. Sampai apa, kita minta maaf lah, kita kahwin dalam tu, lepas tu dapat anak, dapat cucu. Lepas tu baru kita jaga. Rupanya tengok jam, tadi tidur pukul 4, 5 minit. Tapi cerita dia dah siap kahwin, ada cucu semua. Allah boleh buat gitu. Kadang-kadang pula kita tidur 7 jam, mimpi sikit pendek je. Boleh Allah buat macam tu. Jadi gitulah penduduk kafir tu Allah boleh buat. 309 tahun itu ke ajaib Allah Ta'ala kata. Ada lebih ajaib lagi Allah Ta'ala kata. Allah boleh buat gitu. Jadi kita bila beramalkan surah Al-Kahfi ni, sampai kat doa tu kita ulanglah 10 kali. Supaya itu jadikan satu pegangan. Itu satu pegangan tu. Doa tu yang Allah ajar tu satu pegangan hidup kita. Kita jangan sekali-kali minta kita atur diri kita. Kita minta Allah yang, itulah doa tu. Ibu dia tu maksudnya, Iza awal fitatu ilal kahfi wa qalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hilana min amrina rasyad. Kita nak tidur baca tu nanti tengok. Nanti Allah tidurkan kita, dia bawa kita ke tempat yang manfaat lah, benda yang dia bawa kita jalan yang berpelajaran, kita bawa mimpi kita. Tu. Dan bila kita bangun tidur pun, kita mulakan dengan itu pun boleh juga. Boleh. Jadi kehidupan kita sentiasa diatur oleh Allah. Dalam mimpi dia atur, jaga daripada mimpi sedar pun dia juga atur. Sebab memang gitu pun kita jangan ingat dalam mimpi tu Allah atur, bila luar mimpi kita rasa kita pula atur. Sebenarnya semua dia juga yang atur, hidup dan mati ku dia yang atur. Jadi kita jadi risau sebab apa? Kita rasa macam kita boleh atur ke depan kita. Kita diangan-angankan seolah-olah dibawa angan-angan, nanti aku nak buat gini. Sekali jalan sudahlah, patah balik. Duduk Allah yang boleh atur. Sudah, janganlah kita layan sampai kita ni angan-angan kita jadi pegangan kita yang boleh atur. Jangan rosaklah kita. Jumpa juga undur masa yang lalu kita undurkan terlampau lama sangat. Sampai nak patah balik susah. Jadi yang paling mustahak ke depan ke belakang ke, kita mesti berkeadaan sekarang ni engkau dengan siapa? Sekarang ni kita harus dengan Allah. Jadi bila-bila pun ke depan kita harus dengan Allah. Bukan dengan angan-angan yang kita rasa kita boleh atur yang ke depan. Sebab nak menghadapi sesaat ke depan ni adalah Allah yang tahu. Jadi yang risau kita rasa kita boleh atur ke depan kita itu. Itu pasal Rasulullah ingat tak? Rasulullah kata jangan banyak berjanji. Sebab ke depan kita tak tahu, kita janji-janji. Kalau boleh elak janji, jangan janji. Bereskan, jangan ada hutang selesai, jangan ada hutang. Ringanlah urusan kita, mudah ringan. Ni yang jadi berat ni gitu. Janji sana, sini dah tak boleh pergi, janji pula sini. Lepas tu semua tak boleh nak. Jangan banyak-banyak janji, jangan amalkan. Kalau boleh jangan berjanji sama kita. Elakkan. Kalau dah terpaksa tu tak apalah. Jadi kita lupa bahawa perjanjian, antara perjanjian tu akan membawa beban. Perjanjian tu beban. Apa janji kita tadi, kita sebelum terzahir ke bumi, apa janji kita dengan Allah? Berat tak? Berat.
Itu pun berat, kita nak tambah beban janji lain lagi. Kita dah janji dah, Engkau lah Tuhanku, ya Allah, alam roh kan. Kita tak mau lagi lain Kau, ya Allah. Sebab di waktu tu mana ada kedai kita fikir kedai mamak ke nak makan. Waktu tu nikmat kita hanya dengan Allah. Roh memang. Makanan roh tu memang dengan Allah je, keasyikkan dengan Allah. Itu pasal kita beruntung bila kita mengaji kena diri, kena Allah, kita tahu bahawa rohaniah kita perlukan makanan. Makanan rohaniah kita adalah keasyikkan dengan Allah. Apa maknanya? Lebur lah. Tak ada. Roh pun tak ada. Jadi apa yang ada? Itu ibu roh. Siapa ibu roh tu? Tak lain. Sifatullah Nur Muhammad. Di situlah kenderaan yang akan sampai kepada dia, zat dia semata-mata. Sampai kepada Nur Muhammad tu, alhamdulillah sampailah. Beda dan nur insya-Allah. Yahdillahu li nurihi may yasha. Hanya dengan nur aku ciptakan boleh sampai kepada aku. Tak ada yang lain. Memang aku ciptakan nur tu untuk bawa kenderaan yang bawa untuk sampai kepada zatku. Itu cerita dia. Tapi bila kita dah sampai, rupanya dia tak ke mana-mana pun. Dia je ada, kita je. Nak ke mana dia? Semua tak ada, dia je semua. Barulah kita tahu bahawasanya ke mana pun kita hadapkan, ke mana pun pergian dia, ke mana pun kita ada alam apa pun, alam gaib ke, tetap dia aja. Tak ada nampak lain dah, dia aja dah. Jadi kita mahirkan, akhlakkan dalam kehidupan kita. Bahagialah kita. Bahagia, apa tanda bahagia? Allah sendiri bagi tahu, inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya aku beri kepada engkau ya Muhammad dan orang yang mengikuti engkau Muhammad, iaitu kemenangan yang nyata, bukan lagi nak nunggukan pada masa, nak nunggu. Itu bukan saya cakap tak ada. Maknanya kita dah itulah saya cakap tadi, kemenangan itulah tadi. Tanpa kita nak memikirkan lagi, kita nak menghadapi lepas ni nanti hidup mati duduk alam kubur beribu tahun. Aduh, berat betul lah aku ni. Lepas tu nanti pula bumi diratakan, semua bangkit. Lagi azab pula lagi, nak apa, matahari sejengkal pula. Beribu tahun lagi pula. Bila nak selesai ni? Lepas tu ada lagi stesen ni pula, Siratul Mustaqim pula. Jambatan yang rambut dibelah 7 halusnya. Aduh, macam mana ni aku nak hadap. Berat kita masih hidup memikirkan benda tu. Berat kita kan? Ya Allah, boleh ke lepas ni? Memang tak boleh lepas, ya Allah. Memang tak boleh lepas kan? Jadi cara dia, matikan diri yang ada hanya engkau, ya Allah. Itu ialah. Enggak? Tak salah. Kita tekan-tekan benda tu, bukan saya cakap tak ada. Tapi itulah caranya Allah Ta'ala kata, kau takkan boleh hadapi semua tu. Alam kubur pun kau tak boleh mampu lah nak hadapi. Jadi kau matikan diri kau macam-macam. La ilaha illallah. Bila kau selalulah dengan aku, yang ada hanya aku, tak ada masalah lah. Aku jamin keamanan. Allah dah jamin keamanan. Itu cara yang paling mudah, yang paling cepat. Kita nak cari jalan susah. Jalan mudah dah Allah bagi. Hilangkan keakuan diri itu. Hilangkan keakuan diri. Rasakan dia aja. Itulah. Itu pasal kita ni beruntung. Banyak manusia yang tak dapat jalan ni sekarang ni. Jadi kita ni dapat jalan yang betul, yang Allah nak bagi paling mudah. Tapi jangan anggap mudah sangat pula. Maknanya sederhana lah. Kalau kata mudah sangat pun tak betul juga. Sederhana lah. Nak kata susah pun tak susah sangat. Fa inna ma'al usri yusran dalam susah tu ada senang. Jadi sederhana lah. Sederhana tu macam mana? Hilang keakuan dia je lah. Itu sederhana lah. Saya rasa cukup itu dulu. Kita buka untuk pertanyaan, perkongsian. Panggilan mana ada apa pun. Ada sikit. Malam saya dah cakap berkongsi. Okey, nak cakap apa dia? Minta mahal tak?
Cakap apa tahu ni? Astagfirullahaladzim. Nak tanya apa tu ni? Ni dia balik atas tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak tanya Ustaz, apa itu nafsu? Yang kedua, apa itu kehidupan? Ketiga, adakah perasaan dengan nafsu itu sama, Ustaz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat dia, kasih sayang dia, bersama-sama kita menghadirkan diri dalam majlis Allah Subhanahu wa taala seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersurailah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Maka kita amat beruntung seperti mana yang diperkatakan, kita dapat pemilik segala-galanya, pemilik. Jadi ramai yang kat luar sana yang memang ialah bukanlah tak dapat langsung, tapi inilah yang dikatakan Allah Ta'ala memperkenalkan diri dia. Allah Ta'ala memilih kita. Nurul ala nur yahdillahu linurihi ma yasha. Dia memilih, dia membimbing cahaya tu siapa yang dikendaki tu. Kita ni adalah orang yang terpilih yang Allah Ta'ala pilih. Itu yang kita amat-amat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan sebab apa? Dengan sebab rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bahayanya kita apabila kita dah mengetahui dan difahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahayanya apabila kita mengadakan kedirian diri kita. Jadi masuklah semua yang dikatakan keakuan diri ni, masuk semua makam-makam yang batil, semua masuk, apa semua masuk. Jadi itulah yang bahayanya ada keakuan dirinya. Jadi bila kita tak ada keakuan diri ni, yang dia je, itulah nikmat yang senikmat-nikmatnya yang tak dapat kita nak ceritakan. Begitu nikmat. Jadi macam Ustaz cakap tadi, kita dah difahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak rasa keakuan diri tu, kita rasa macam dia dah dapat detect benda tu, jadi macam ya Allah. Jadi itulah keberuntungan yang Allah Ta'ala memberikan kita disebabkan rahmat dia tadi tu. Jadi sama-sama kita mengajak semua kawan-kawan kita, rakan-rakan YouTube, isteri kita, anak kita, menceritakan tentang benda-benda ni semua. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan wazidnahum huda, petunjuk agar kita sentiasa mentauhidkan, sentiasa daim mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Haula wala quwata illa billah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haula wala quwata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpah kurnia rahmatnya kita dapat kumpul ramai-ramai pada malam ini di majlis yang penuh barakah, penuh rahmatnya yang tak terhingga. Mudah-mudahan kita di dalam semua, kita ni keluarga tauhid yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak terdapat di mana-mana, kalau ada pun terlalu sedikit keadaan suasana macam ini di dalam di dalam berkeluarga, kehendakkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu nilai yang tinggi, nilai yang saya sendiri tak tercakap nilai dia tu. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui, yang menilaikan kita di dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita
berjumpa di alam syurga kita berkeluarga juga. Mudah-mudahan di dalam dunia ini juga kita dah berusaha untuk mencari keredaan, dan mudah-mudahan kita dapat mengenal Allah, dan di dalam syurga nanti kita pun berkeluarga juga, kita berjumpa juga. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajilah sikitlah. Dua batah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama pada malam ni. Dalam keadaan masing-masing punya urusan, banyak urusan sana, urusan sini. Cuma memanglah program majlis macam ni tak banyak seperti kata tadi lah, tak banyak macam ni. Dan ya kita berpeluang ni alhamdulillah sebenarnya. Saya nak cerita pun majlis-majlis yang kita ikuti lain tu tak macam kita ni lah. Kita lebih fokus pada mentauhidkan Allah lah. Tempat lain kita belajar untuk fardu-fardu ain kan, untuk sebagai kita punya ni. Jadi ni sebenarnya majlis ni kita kena terus lagi lah sebenarnya. Saya ni mula ni, saya sendiri tu nak bawa family, tak nak bawa lagi. Kalau keholat tidak ada perancang yang tak ada lah, insya-Allah kita pakai doa kita akan jadi satu family satu masa nanti. Cuma saya yang ustaz bersama dengan ustaz ni, cuma itulah ada sikit-sikit mai dari kita, dan macam kita buat sesuatu tu Allah hatu berlaku saya rasa. Pasal saya pernah ikuti tu, kita ni sebagai macam wayang kulit je. Dia hatu berlaku dah semua. Cuma kita nak ingat masa tu itulah mungkin proses ustaz tak? Proses kita nak mengingati Allah tu, dalam keadaan apa-apa kita buat tu makin masa sikit. Tak terlintas teguh. Oh tadi ya Allah gini Jadi dengan adanya majlis, saya fikir tadi pun dengan sebulan sekali atau beberapa bulan sekali ustaz mari tu, dia lebih kemah kita lagi sebenarnya. Itu sebenarnya ustaz. Jadi terima kasih banyak pada ustaz kerana kerana sudi mari sini dan memperingatkan kita dan juga memperkemaskan lagi akidah-akidah kita tu. Itulah, jadi insya-Allah kita cuba praktiklah saya kata tadi untuk kenali, dan kita biasakan kata siap kita satu perbuatan kita kata ini Allah hatu berlaku dah ni. Ini Allah hatu, ini gini semua walaupun baik walaupun buruk. Cuma nak bawa benda tu makin masa sikitlah. Time sikit macam ustaz dia lama dah praktik kita benda baru ni lambat sikitlah. Tapi alhamdulillah dah terdetik hati kita benda-benda macam tu. Ustaz tak? Lebih mana nak lagi itu dah insya-Allah lah. Adalah Allah nak bagi kat mana lagi dah. Itu sajalah. Jadi saya terima kasih pada tuan rumah kerana malam ni makin rasa banyak saya makan malam ni betul cerita. Sedap rupa-rupanya awah tu daripada bacot juga mari Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada wakil. Kita saya mula dulu. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Saya pernah tak pandai, saya minta maaf lah sekali. Itu lah. Minta maaf lah sekiranya saya tersalah bahasa, silap perbuatan, etika perkataan perbuatan pun. Minta maaf lah. Itu saja. Dan lupa ustaz kata, ustaz mari mengingatkan kita, mengingatkan Allah Ta'ala. Pasal tiap-tiap hidup ni kullu nafsin za'iqatul maut. Ke mati, mu tak say, kamu nak ke mati. Itu je lah. Saya tak pandai nak ni. Tak maaf banyaklah. Pasal Tuhan pada mengatakan la tatarraku zarratun illa billah. Pak ustaz kata tadi tiada berkapak bergerak atau menamal kerja Allah. Apa dia kehendaki. Itu sajalah. Okey, saya katalah saja. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada tu. Ayah di. Iya tu. Mana Kusia tadi? Bagi Kusia cakap sikit. Bagi sikit dua patah perkataan. Bagi Kusia. Cakap je. Cakap pada belakang tu tak apa. Tak boleh cakap. Pengalaman ada, tak ada pengalaman ni. Kena cari orang ada pengalaman dah. Kak. Saya tak tahu dah cakap apa. Pengalaman apa? Cik. Saya dengar je lah boleh. Pengalaman tak ada pengalaman. Saya tak ada kecek kapal. Ada yang tak ada pengalaman jadi. Saya bagi pas kat orang lain biasa dia tak segan. Syukur kita apa yang diucapkan oleh sahabat-sahabat kita, teman-teman kita tadi, semuanya daripada khatir Rabbani, lintasan daripada Allah yang diucapkan, baik berbentuk soalan, baik berbentuk pertanyaan ataupun jawapan. Jadi itu semua daripada kalimat-kalimat Rabbi, kalimat-kalimat Tuhan, kalimat-kalimat yang dipanggil kudus, kalimat-kalimat suci yang keluar daripada dalam diri kita, bukan daripada diri kita, dia. Alhamdulillah ya. Jadi soalan yang tadi apa Kak Azhar kata apa? Nafsu, perbezaan nafsu. Kalau nak yang lebih jelas, nafsu ni mana kita buat sekian alam. Sekian alam kita buat. Ada bumi, ada langit, semua duduk dalam sekalian. Selagi kita duduk dalam tu, selagi tu nafsu lah tu. Faham itu je. Panjang-panjang kan, ni masa nak dipendekkan je tu. Selagi kita ada berhajat ke dalam tu, nafsu lah. Jadi mesti bila keluar tak ada kita nampak semua dia punya olah. Itu bukan nafsu. Itu olahan dia. Ya? Lepas tu apa lagi? Perasaan. Rasa tu macam kita rasa sesuatu lah. Contohnya Kak Azhar rasa apa? Salah satu lah saya nak tanya. Rasa apa? Contohlah kalau makan, kita makan tadi gulai kawar tu. Rasa tu macam mana yang waktu kita makan tadi rasa tu kemuncak. Rasa tu. Rasa tak tadi yang sedap dia tu waktu bila? Bukan maknanya kadang-kadang waktu pertama kita tak rasa kemuncak sedap tu. Kadang nak penutup tu, suapan akhir tu. Kita rasa sedap betul. Tu. Terasa betul daripada segala rasa tadi. Lepas tu kita olahkan rasa tu tadi. Kita nak tahu rasa tu tadi daripada mana. Kita yang olahkan. Ya Allah, kalau rasa tu sedap sangat, Engkau yang bagi rasa tu lebih sedap. Tu kita tukarkan rasa. Itu mana tu betul rasa yang asli. Dipanggil rahsia. Rahsia tu baru keluar kepada kita. Kita dapat seolah-olah kita yang rasa. Sebenarnya rahsia dia dengan dia. Tapi kita yang merasa tu sebenarnya kena pulangkan balik. Tu dia dengan dia. Dia rasa dia dengan dia. Dia asyik dia dengan dia, sedap dia dengan dia. Tu nak. Itu baru betul rasa yang asli. Kalau kita berhenti rasa sedap durian musangking, kita berhenti situ, itu kita tak dapat rahsia sebenar, rasa yang sedap. Kita berhenti kat situ. Maknanya kita tak tauhid dengan dia. Itu tak pahit lagi, tak manis lagi. Walaupun sedap, tak sedap lagi. Tapi kalau kita pulang, Allah, sedapnya musangking, kau lagi sedap. Itu dah sampai ke muncak. Itu kemuncak dia sedap tu. Tapi ini bercerita, tapi bila kita makan tu nak cepat kita olah kan. Kalau macam ni cerita, kita tak boleh apa lagi. Masa kita makan tersentuh sedap tu tadi, yang pertama tu kita terus pulang, kau lagi sedap. Itu mahal tu. Kadang-kadang kita lupa bila sedap tu datang, kita tak feelingkan kat Allah, kita feeling sedap dan kat kita tak tauhid kan. Dah lama baru silap lah aku. Tak apa.
Belajar mula-mula macam Haji Lan kata tak apa. Yang pentingnya, ala tuju kita nanti macam mana pun tetap nak ngesahkan dia. Ya, itu aja kan? 2 je kan? Ada lagi? Ada lagi? 2 je kan? Apa dia? Tak, macam mana kita nak didik diri kita supaya nafsu ni sentiasa ingat apa ni? Ingat Allah. Kadang-kadang nafsu ni ada dua. Saya pun begitu, bukan boleh. Saya yang bercakap ni sendiri pun belum tentu lagi. Cuma kita, saya cakap, saya bagi skill dia gitu je lah. Kita kena jangan utamakan yang dalam Rabbil Alamin ni. Itu utama. Mana waqadah, jangan ada keakuan diri. Itu je. Ada keakuan diri, nafsu pun, iblis pun datang. Macam-macam akan mengangkat kita, memuji kita nanti. Habis kita nanti dah. Jadi